Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita bersama lagi pada pagi yang berbahagia ini untuk kita melanjutkan perbincangan kita dari sisi makna dan tata bahasa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-131 hingga 134. InsyaAllah pada jangkaan kita akan cuba selesaikan setengah muka satu pertemuan. Baik. Jadi pagi ni keluarga agak sibuk sikit. Anak-anak nak pergi beriadah dan insyaAllah saya pun akan turut serta nanti. Tapi sebelum tu suruh mereka pergi terlebih awal kerana pakcik-pakcik dia datang, semua dah sepupu-sepapak dia ramai datang, jadi mereka nak pergi beriadah. Mereka pergi dulu. Jadi saya akan sempurnakan dulu tugas saya. Kita berkongsi pengalaman, berkongsi cerita, berkongsi ilmu. Mana yang saya ada, saya akan cuba kongsikan. Tapi mana yang kurang, saya minta maaf terlebih dahulu. Terutama pada sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang Masya Allah, saya yakin ada jauh lebih baik daripada saya, jauh lebih baik lagi dari pengetahuan anda. Jadi saya kira kalau ada kekurangan boleh tolong tegur saya, beritahu saya, tambahkan nilai untuk saya supaya kita sama-sama dapat berkongsi, sama-sama dapat manfaat. Hadirin berbahagia, sebelum saya teruskan program hari ini, sebagaimana saya jelaskan pada minggu lalu bahawa pada 4 hari yang lalu, mulai sesi-sesi yang seterusnya hari ini dan seterusnya kita akan ada sesi video conference, VC, sesi VC yang saya pastikan bahawa anda yang belajar dengan saya boleh menterjemah menurut apa yang saya anjurkan, menurut sistem yang saya terapkan pada anda semua. Dan saya tak mau saya syok sendiri. Saya rasa macam bagus, tapi sebenarnya tak, hasil tak ada. Kita selaku manusia, kita sukakan hasil, kita sukakan pada hasil yang positif, yang ada peningkatan, ada nilai tambah. Jadi insyaAllah saya harapkan anda semua juga akan meningkat pengetahuan anda dari sudut pengetahuan tata bahasa Arab khususnya. Untuk mahir dalam bertutur, insyaAllah jam 10 nanti kita boleh lanjutkan dengan Al-Fadil Ustaz Khairuddin Muhammad Hafizahullah. Dan insyaAllah beliau akan memainkan peranan selaku moderator, selaku tutor, selaku orang yang akan membimbing anda bertutur bahasa Arab. Bayangkanlah, satu hari kita dapat kumpulkan dalam setengah jam tu, kumpulkan beberapa mufradat, beberapa jumlah, hafal jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, perbualan. Satu hari setengah jam. Kalau 2 hari baru 1 jam. Kalau 20 hari 10 jam. 20 hari. Kalau 3 bulan 2 bulan ada 60 hari. Berarti 10 hari 20 jam, 2 kali 6
12. 120 jam. Allah Alam. Ya, betul. Satu hari 10 jam. 10 jam. 10 hari. 10 hari 20 jam. 20 jam. 10 hari 5 jam. Sorry, 10 hari 5 jam. Maknanya kalau 2 bulan berarti 60 hari, 30 jam. 30 jam ini satu hari 24 jam, satu hari 6 jam. Satu hari lebih je kita belajar bahasa Arab. Ini insya-Allah. Saya yakin boleh. Boleh nah. Simple. Jumlah fi'liyah takkanlah masih di kedai prinsip biasa-biasanya anda boleh buat. Itu insya-Allah bahasa Arab. Tapi tugas saya lebih pada fokus pada Quran, pada makna Quran, pada bahasa-bahasa Quran, perbahasan-perbahasan yang ada daripada Quran. Yang dah tersedia pada kita, baris-baris dah sedia ada, domain-domain dah sedia ada, kita bincangkan saja. InsyaAllah. Dan saya yakin anda semua dah bersedia. Tapi sebelum tu saya nak tanyakan juga tentang bagaimana suara saya jelas. Tolong komen. Suara jelas. Adakah saya punya gambar okey jelas? Bagaimana apa khabar semua orang di utara, Perlis, Kedah, di Penang, Perak, Selangor, wilayah persekutuan, di Seremban, di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Singapura, termasuk di Pantai Timur, di Pahang, orang Kuantan terutamanya, orang di Terengganu, Kemaman, di Dungun, Kuala Terengganu, Cendering, di Besut, di Kelantan, Pasir Putih, Kota Baru, dan seterusnya di pantai di Malaysia Timur, Sabah, Sarawak, termasuk Brunei. Apa khabar semua? Semoga anda sihat, semoga anda berbahagia, anda ceria, anda seronok dengan program yang bakal kita bincangkan hari ini. Baik. Oh, termasuk Batam. Batam pun okey. Apa khabar? Muhammad Afandi Anwar. Ustaz Muhammad Afandi. Masya-Allah. Batam clear? Suara jelas? Okey. Alhamdulillah. Semua jelas. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, alhamdulillah. Okey, kita nak dengar sesi VC. Saya baru-baru minggu lepas saya cuba hubungi Encik Yahya. Encik Yahya apa nama? Encik Yahya. Tapi bila Yahya Bahrom, ini antara orang-orang yang saya dapati. Ada? Kunci kita. Cuba tengok ni. Antara orang-orang yang saya nampak aktif, tapi tak minta maaf, rupanya saya tahu bahawa Encik Yahya ada masalah penglihatan. Tapi walaupun beliau secara peribadi hubungi saya nak cuba juga. Ini barulah saya dapat tahu bahawa yang ada kita berbagai-bagai latar belakang. Tapi oleh kerana kita cinta Quran, apa juga yang Allah berikan pada kita, kita ada kelebihan masing-masing. Walaupun Cik Yahya pada zahir kita nampak kurang ada penglihatan, ada bermasalah, tapi yakin hatinya terang, jauh lebih terang daripada orang yang boleh melihat. Jadi saya nak bagi penghormatan pada Encik Yahya ini, boleh. Dan ada semalam Encik Puan Hajah apa semalam, saya lupa nama. Tolong beritahu saya yang daripada Perlis, Abdul Malik apa, Hajah apa. Tolong juga maklumkan saya, siapa nak baca ini boleh beritahu saya. Tapi saya kena hadkan. Saya kena hadkan sebab apa? Saya tak mau kita terlalu lama, sedangkan perbincangan kita lebih kita nak utamakan lagi. Saya nak Siti Hawa Abdul Malik, ya, betul. Hajah Siti Hawa dan Encik Yahya Bahrom. Jadi saya beri penghormatan pada Encik Yahya Bahrom. Saya cek dulu. Cuma mudah-mudahan Encik Yahya, Ummu Muslihuddin, Muhammad Afandi, Razali Harun. Encik Razali pun antara orang yang kerap saya jumpa, sentiasa follow saya. Okey, Encik Yahya bersedia? Saya add, okey. Kita tunggu.
Jika awak belum balik bersedia, saya akan berikan laluan kepada Cik Yahya. Kita akan mulakan ayat 131. Saya harap anda bersedia untuk berterjemah. Memang dah bersedia. Sebab itu semalam saya beritahu siapa yang nak bising dengan saya hari ini, tolong maklum pada saya supaya saya tak tercari-cari anda ataupun berbelah bagi nak ke tidak, nak ke tidak. Ada jiran meninggal, Wayati Harun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh Encik Razali. Tak boleh. Nanti coverage problem. Saya cuba sekali lagi, Yahya Harun. Saya cuba sekali lagi. Okey. Harap bersedia. Sebab itu saya perlukan suara jadi slow. Memang suara jadi slow sebab saya tak gunakan mikrofon tadi saya cabut. Bila nak DC saya kena cabut mikrofon. Sebab apa? Suara problem. Okey, sekarang jelas kan? Bila saya cabut mikrofon connecting. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kena cabut mikrofon. Assalamualaikum. Untuk dengarkan suara Encik Zali. Assalamualaikum. Encik Yahya. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Yahya apa khabar? InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa terharu dapat berjumpa dengan Encik Yahya. Saya dapati Encik Yahya orang yang paling kerap bersiaran bersama saya. Tapi hari ini saya dapat berjumpa dengan Encik Yahya. Mudah-mudahan Encik Yahya boleh baca ini, sedia ini. Saya tak salah ke saya panggil Encik Yahya? Boleh saya berkenalan? Tak ada masalah. Boleh kita berkenalan ke, tak apa? InsyaAllah. Boleh Encik Yahya perkenalkan macam mana boleh terdorong untuk minat dengan terjemah Quran sistem harfiah ni? Perkenalkan diri dulu Encik Yahya. Ya? Perkenalkan diri dulu. Saya Yahya bin Baharum daripada Al-Ustaz. Pengajian agama ni harfiah ni ikut dengan Ustaz Tarmizi Perlis lah. Masya Allah, oh gitu. Dan Ustaz Zainal. Ustaz Zainal, Masya Allah. Okey. Itu punya cerita dia. Ya. Sejak bila belajar harfiah ni dengan Ustaz Zainal? Sejak tu daripada, tapi mengaji sikit-sikit saja sebab lama lah. 89. 89 lama tu. 89 saya tak belajar lagi tu. Saya masih lagi bekerja. Baru habis mengaji. Baru form 6 masa. Insya-Allah. Baik, tak apa Encik ni. Encik Yahya. Tanyalah kerana anda terus minat belajar dan terpilih untuk hari ini. Saya nak menyimak terjemahan Encik Yahya. Boleh mula kata ini? Saya nak jimatkan masa. Sekarang 7.44. Kita cuba. InsyaAllah. Boleh cuba Encik Yahya? Ayat okay. 131. Ayat 131. Ya, betul. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Ya. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ya. Ingatlah ketika telah berkata baginya oleh Tuhannya, menyerah dirilah oleh engkau. Ya. Telah berkata oleh ia, telah menyerah diri oleh aku bagi yang memelihara sekalian alam. Masya Allah, ahsanta. Saya sebenarnya hajat saya nak seorang hanya baca satu ayat, tapi saya kata macam tak puas lah Encik Yahya baca satu ayat. Boleh tambah lagi boleh? InsyaAllah. Silakan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Ya. Fala tamutunna
illa wa antum muslimun. Ya. Dan telah memesan baginya oleh Biha. Ibrahim Dengannya. dengannya oleh Ya. Ibrahim akan Ya. anak-anaknya Ya. dan Yakub, Ya. wahai anak-anakku, Ya. sesungguhnya Allah telah memilih oleh ia bagi kamu akan agama, Ya. maka jangan sekali-kali kamu mati melainkan wahal kamu orang-orang yang menyerah diri. Kalau udah khabar nih, wa antum muslimun satu jumlah ismiyah. Ya. Dia jumlah ismiyah. Pada Ya. jumlah ismiyah ada mubtada dan khabar. Pada khabar biasa tambahkan adalah dalam sistem saya. Saya nak kena tekan. Wahal kamu adalah orang-orang yang menyerah. Tambah adalah saja. Wahal kamu adalah orang-orang yang menyerah diri. Bagus, Masya Allah. Itu yang saya nak. Boleh satu lagi? InsyaAllah. Am kuntum syuhada? Am kuntum syuhada iz hadara Hadara Ya'qub al-maut. iz hadara Ya'qub al-mautu iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bagus, betul. Dan telah memesan atau adakah adalah kamu syuhada? Saksi-saksi. Ya. Ingatlah ketika telah sampai. Kalau di tengah-tengah, Cik Yahya minta maaf. Ya. Kalau is di tengah-tengah ayat tak perlu tambah ingatlah. Hanya di awal ayat saja tambah ingatlah. Okay. Awal, kalau tengah-tengah ketika saja cukup. Ataukah telah adalah kamu saksi-saksi ketika? Atau adakah telah adalah kamu saksi-saksi ketika telah sampai akal Ibrahim oleh kematian? Hadara juga telah sampai, telah hadir boleh juga. Akan Yakub oleh kematian. Telah hadir akal Yakub oleh kematian. Ya. Ingat ketika telah berkata oleh kalau tengah-tengah tak perlu ingatlah. Ketika saja. Ketika telah berkata oleh ia bagi anak-anaknya. Ya. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu sembah daripada sesudahku? Ya. Telah berkata oleh mereka, kami sembah akan Tuhan engkau dan akan Tuhan bapa-bapa engkau, iaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu. Ya. Wahal kamu baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. Masya Allah, ahsan tu. Menepati sistem saya. Okey, dan yang terakhir. Ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Masya Allah. Itu adalah yang sesungguhnya telah adalah ia baginya ada apa yang telah mengusahakan oleh khalat. Yang sesungguhnya khalat telah berlalu oleh dia. Khalat telah berlalu oleh yang sesungguhnya telah berlalu oleh ia baginya ada apa yang telah mengusahakan oleh ia. Dan bagi kamu adalah apa yang dan bagi kamu ada apa yang ada apa yang telah mengusahakan oleh kamu, dan tidak kamu ditanya daripada apa yang telah adalah mereka kerjakan. Ya, kalau saya amma, dari, kalau min daripada, kita bezakan. Dari amma dari apa yang.
amma daripada apa yang telah Bukan adalah daripada, mereka. min daripada. Cik Yahya, min daripada. Oh. Kalau an dari saja cukup. Dari boleh, tentang boleh, dari hal boleh. Dari apa yang telah Dari- adalah mereka kerjakan. Dari apa yang telah adalah mereka kerjakan. Masya-Allah. Tahniah Cik Yahya. Saya berbesar hati, saya bangga dengan dapat menyemak terjemahan Cik Yahya. Boleh saya tanya satu soalan boleh? InsyaAllah. Minta maaf kalau saya tanya. Cik Yahya, betul kan Cik Yahya penglihatan ada masalah? Jelas ke? Memang langsung Ya. tak nampak? Kalau dekat handset ni Ustaz tak nampak ni. Tu. Ha. Masya Allah. Habis macam mana Cik Yahya boleh ingat Quran ni? Ada Cik Yahya hafal ke Quran? Saya melalui tablet yang warna besar kan tu. Aha. Dekat. Tengok dekat-dekat lah. Dekat Oh tu. mata. Oh. Lebih kurang 6 inci. Besar kan boleh ni? Boleh tau? InsyaAllah. Pelan-pelan lepas tu sambil mengapai sikit lah. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah berikan kemudahan pada Cik Yahya, walaupun tak Allah pada penglihatan kurang jelas, tapi saya yakin pada hati jauh lebih jelas daripada yang boleh melihat. Dan saya mohon doa kepada Allah semoga Allah berikan kekuatan untuk terus bersama saya berdamping, kita bersama-sama berkongsi dan mudah-mudahan kita dapat selesaikan sehingga 30 juzuk. Mudah-mudahan selagi hayat InsyaAllah. Allah berikan kesempatan hidup, insyaAllah saya cuba bersiaran walaupun kita duduk jauh. Cik Yahya di Kedah, saya di Kuantan Pahang, tak bermakna kita dihalang untuk belajar bersama, berkongsi ilmu. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi dan insyaAllah satu masa nanti saya kalau berhajat, andai kata saya ke Kedah ke atau ke Perlis, saya berhajat nak jumpa dengan Cik Yahya. Kita nak jumpa, saya nak buat live, kita nak bersembang sama-sama. Boleh Cik Yahya? Datang ziarah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya nak ziarah Cik Yahya. Tanya satu boleh Ustaz? Boleh. Tanya satu boleh? Silakan. La tus'aluna. Yang mana tu? La tus'aluna ayat 134. Ada 134 surah. Surah Baqarah yang baca tadi. Wala tus'aluna. La tus'aluna. Aha. Okey. Boleh tak kita bagi makna tidak kamu akan ditanya? Kalau ada fi'il mudhari', ada nun tasydid di hujung. Nampak? Ada nun tasydid. Ya. Bermakna itu fi'il mudhari' muakkad. Secara asas, fi'il mudhari' muakkad kita terjemahkan kamu mesti ditanya. Menunjukkan fi'il mudhari' tegas. Tetapi sekalian yang dimasuki oleh la nahiyah. La nahiyah, jangan. La jangan. Pada la jangan tu kita tambah jangan sekali-kali. Kerana nak menunjukkan fi'il mudhari' itu tegas, kita artikan jangan sekali-kali kamu wala tus'alun wala tus'aluna dan tidak kamu sekali mana ayat mana? Wala tus'aluna anhum Dan amma tidak kanu ya. tidak sekali-kali kamu ditanya. La nafiah tapi nak menunjukkan tegas dan tidak sekali-kali kamu ditanya. Tambahlah tidak sama sekali. Tiada sama sekali. La nafiah bukan nahiah maksud. Tidak sekali-kali kamu akan ditanya boleh tak? Ya, boleh. Kalau boleh akan tu jangan, akan tu selalu kita rujuk pada maf'ul bih. Tapi akan di sini menunjuk Encik Zalmi, Encik Yahya, maksud Encik Yahya tu akan masa akan datang kan? Ya. Menunjukkan masa. Kamu sekali-kali tidak akan ditanya. Sekali-kali tidak akan ditanya. Tapi la tu sekali-kali tidak. Ayat 34 ke? Tak jumpa ni? Ya. Surah Baqarah. Ayat 34. Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat. Aha. Wala tus'aluna tidak. Oh, okey. Sorry. La tus'aluna. Tak ada nun tasydid. Ini fi'il mudhari' biasa. La nafiah dan tidak kamu ditanya. Okey, insya-Allah. Cuba tidak kamu tanya. Kita dah tahu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan masa sekarang dan akan datang kan? Jadi tak perlu tambahkan. Akan kita tak mahu nanti dia bertindih makna dengan maf'ul bih. Okey, insya-Allah. Untuk peringkat awal lah. Kalau kita dah terjemah secara mafhum, okey tak apa. Kita maklum.
Kalau kita nak syarahkan, nak terangkan tak apa. Tapi untuk mengajar peringkat awal, kalau nak beritahu nanti bimbang nanti. Pelajar yang baru, yang tidak ada asas bahasa Arab, dia tambahan akan banyak sangat akan ni. Akan, mana ni tambah akan dia? Apa pedoman dia? Kita bimbang begitu. Cukup untuk fi'il mudhari', InsyaAllah. kita selaraskan. Tus'aluna, kamu ditanya. Cukup, fi'il mudhari' majhul. Kamu ditanya. Kamu ditanya. Boleh saya Jaya? Okey, insyaAllah. Terima kasih. Ya. Apa pun tanya dan saya sangat berbangga dengan keupayaan Cik Yahya meskipun ada kekurangan pada zahirnya, pada penglihatan mata, tapi jauh lebih baik daripada yang celik mata. Tahniah sekali lagi. Dan tahniah semoga Allah berikan keberkatan untuk Cik Yahya sekeluarga selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Yahya. Semoga jumpa lagi. Dan doakan kesihatan saya, InsyaAllah. doakan supaya Allah pelihara saya dan Allah bimbing kita semuanya sampailah ke bawah redanya. Ya Allah. Cik Yahya, terima kasih. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Alhamdulillah. Seorang lagi untuk perempuan. Satu hari, satu wakil perempuan, satu wakil lelaki. Cukup kan? Okey, saya nak panggil seorang lagi perempuan. Hajah Siti Hawa Abdul Malik. Rekod. Siti Hawa Abdul Malik tak boleh add. So. Dulu. Okey, saya add Siti Hawa Abdul Malik. Saya beri peluang hanya sekali orang cukup saya salah. Lepas tu kita nak bincangkan tentang ayat yang kita baca hari ini. Kenapa jadi begini, kenapa begini. Dan apa perlu tambah-tambahan nilai. Satu hari, dua pertemuan, dua orang, okeylah saya rasa. Sekarang saya menanti, sedang menunggu Puan Hajah, mana ni? Hajah apa tu? Lupa nama. Binti Abdul Malik tu mana? Sedang eding, tunggu sekejap. Siti Hawa Abdul Malik. Kita sedang menunggu. Sedang eding sekarang ni, insyaAllah sebentar lagi. Oh, no answer for life. Kenapa tak boleh? Puan Siti Hawa Abdul Malik. Siti Hawa Abdul Malik. Siti Hawa Abdul Malik. Siti Hawa Abdul Malik tak boleh. Masya Allah, Ustaz Khairuddin sedang mengikuti. Terima kasih Ustaz. Beri support Ana Ustaz. Siti Hawa Abdul Malik tak boleh. Kenapa ni tak boleh? Tak boleh lah. Muhammad Muslihuddin, Rid Hassan, Muhammad Afandi Anwar, Razali Harun, An-Najah Zarafah. Okey, saya sekali lagi cuba. Ya. Saya cuba. Puan Siti Hawa Abdul Malik, saya sedang menunggu terjemahan. Masya Allah, satu perkongsian yang menarik bagi saya begini. Cik Yahya. Cik Razali pun saya tengok ada satu lagi seorang Cik Razali. Razali Harun antara orang yang aktif. Saya pun nantikan nanti insyaAllah sesi yang akan datang. Saya akan pelawal anda bersiaran. InsyaAllah. Mungkin daripada Batam juga. Ustaz Fandi. Ini Zaifah Ngah ni antara orang yang saya pernah beli buku saya tapi belum pernah berjumpa daripada Sekolah Terengganu. Saya nak menyemak juga nanti satu hari nanti. Azalia Azman pun antara orang-orang yang paling kerap. Ini semua orang-orang yang tak boleh juga. Kenapa? Tak dapat Ustaz. Itu saya pun tak tahu. Kenapa tak dapat? Ada masalah mungkin kamera, tak ada setting kamera dia. Ajar ni.
ada problem. Dah 2 kali saya buat percubaan. Nah, Teacher Mahani juga antara orang yang kena cuba ni. Tak semua orang yang online boleh nampak ni. Saya cuba lagi sekali. Siti Hawa bin Malik. Kali ketiga saya cuba, kalau tak boleh juga, mungkin ada masalah pada handphone anda. Kita kena setting, mungkin handphone ada masalah kamera. Kalau kamera. Setting kamera tu. Sekarang saya add sekali lagi. Saya add sekali lagi. Kena setting semula lagi. Saya sedang menunggu. Kalau tak boleh, insyaAllah kita akan cuba sekali. This line, tak boleh lah. This line. Tak boleh. Ajar Siti Hawa bin Malik. Macam mana? Tak malam ni saya tak boleh. Model tu merah dia bagi. Macam kita this line. Decline boleh. This line ke decline? Tak tahu boleh. Tak maaf, tak dapat. Kita cuba sekali. Rasanya kita bincang dulu. Nanti saya cuba, saya tengok. Untuk tak dapat lagi. Tak boleh. So, tak apa, insyaAllah. Masih ada peluang lagi. Ayat-ayat lain insyaAllah. Puan Siti Hawa akan sentiasa saya beri peluang nanti. Itu masa akan datang. Tak apa, kita akan cuba lagi. Baik, kita bincang dulu. Ayat 121. Siapa yang ada berhajat untuk terjemah sebentar lagi, kita akan bagi peluang. Tolong maklum pada saya, beritahu pada saya. Sekiranya nak menterjemah, okey? Tak kira daripada lelaki ke atau perempuan, silakan. Tapi saya lebih suka kepada orang yang jauh, yang belum pernah saya semak. Ada di KL ke, di Perak ke, di Kedah ke, Perlis ke, Terengganu, Kelantan, siapa-siapa saja. Perempuan bukan tak boleh, boleh juga. Tapi yang dah pernah semak dengan saya tu, apalah tidur saya semak. Nanti saya boleh pergi sekejap ke kelas boleh. Tapi yang di luar Kelantan, diberikan keutamaan. Okey, kita bincang ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. If, ketika, itu makna dasarnya. Tetapi kalau awal ayat, tambahnya lah. Iz qala lahu rabbuhu, ketika telah berkata. Asalnya telah berkata oleh dia. Ada domain mustaqil jawazan. Maaf saya ni, suara tu kurang jelas. Okey, harap jelas. Iz qala lahu rabbuhu, ketika, atau ingatlah ketika telah berkata. Asalnya qala telah berkata oleh ia. Qala telah berkata oleh ia sebenarnya. Ya, jom Waladi, suara slow. Memang slow sebab saya terlupa nak masuk soket untuk apa? Mikrofon. Kalau nak buat live, saya kena buka mikrofon tu. Kalau tidak nanti orang lain tak dengar. Saya tak dengar suara. Mungkin orang dengar, saya tak dengar suara. So, saya kena cabut. Okey, sekarang ni dah saya nak live saya nak bercakap, saya kena sambung semula mikrofon pada soket ya. Qala lahu, qala telah berkata oleh ia. Asalnya ada domain mustatir jawazan. Tapi dia di sini merujuk kepada Rabbu, ada fa'il zahir. Setiap kali ada fi'il madhi atau fi'il mudhari' maklum, fi'il madhi maklum atau fi'il mudhari' maklum, biasa akan diiringi dengan fa'il zahir. Fa'il zahir. Dan bagi fi'il yang mu'rab, ada tanda dia. Bagi yang mabni tak ada tanda. Bagi yang mu'rab ada tanda. Bagi yang barid dhammah, ada yang barid dhammah, ada dengan huruf waw, ada dengan huruf alif. Ada 3 tanda saja. Dhammah hanya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Huruf waw hanya berlaku pada jamak muzakkar salim dan isim musanna. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Afwan. Jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, dan huruf alif hanya berlaku pada isim musanna sahaja. Sekali lagi saya ulang, untuk fa'il zahir yang murab fa'il zahir yang murab ada tanda dia. Sebab semua fa'il mesti rafa', mesti marfu', maka tanda dia adalah, saya ingat ada mesej sekejap, saya jawab mesej je. Kawan saya ni, dia minta tolong saya buat tuition anak dia. Sekejap, saya jawab sekejap. Waalaikumsalam. Anak sedang live.
Okey, saya jawab. Baik. Isqala lahu rabbuhu. Ingatlah ketika telah berkata baginya oleh Tuhannya. Fa'il zahir, dia ada tanda dia. Bagi yang murab, sama ada baris dhammah atau huruf. Baris atau huruf. Baris dhammah hanya berlaku isim mufrad, hanya berlaku pada jamak taksir dan jamak muannas salim. Sementara huruf waw berlaku pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah, dan huruf alif hanya berlaku pada isim musanna. Bagi yang murab. Bagi yang mabni tak ada tanda. Bagi isim yang mabni tidak ada tanda. Kita kena gunakan satu istilah, fi mahalli raf'in. Kita gunakan satu istilah, fi mahalli raf'in. Harap jelas. Rabbu, oleh Tuhannya, fa'il. Rabbu tu fa'il dia. Apa tanda dia? Dhammah. Berarti tak di isim mufrad atau jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Rabbu ni isim mufrad ke? Tuhan, ya mufrad. Kalau jamak dia arbab, arbabun. Tuhan. Isim mufrad. Arbab, Rabbu, oleh Tuhannya. Bila ada lafaz qala, dia akan iringi sekali dengan makulul qaul. Alhamdulillah jelas, Ruqyah Haji Saidin, betul. Tadi saya tak pakai mikrofon, saya cabut kabel mikrofon tadi sebab nak live kan. Nak VC. Nak VC. Bila saya nak boleh bercakap, saya kena pasang semula. Tolong ingatkan saya kalau suara tak jelas, okey? Bila ada lafaz qala, yaqulu ke atau kul ke, apa juga daripada lafaz berkata, dia akan iringi sekali dengan makulul qaul. Maka lafaz aslim, ini jumlah fi'liyah. Inilah makulul qaul kepada qala tadi. Aslim, itu makulul qaul dia. Menyerah dirilah fi'il amar. Oleh engkau, fa'il. Aslim, menyerah dirilah fi'il amar. Oleh engkau, itu fa'il. Fi'il amar. Dalam fi'il amar, terangkum sekali dengan fa'il sekaligus. Tolong beritahu saya, tolong komen sekarang, mana fa'il dia? Tolong komen sekarang bagi saya. Saya nakkan jawapan. Saya dah lama tak tanya soalan ni. Mana fa'il dia? Tolong komen. Aslim, menyerah dirilah oleh engkau. Itu terjemah harfiah dia. Aslim, menyerah dirilah oleh engkau. Ini fi'il amar. Tapi fi'il amar ada hamzah qata' ni. Macam mana ni? Ini soalan-soalan yang bakal kita bertanya. Tapi soalan pertama saya tanya, mana fa'il dia? Sila jawab soalan pertama saya dulu. Mana fa'il dia? Saya menanti jawapan, mana fa'il dia? Tolong. Dhamir mustatir wujuban, Masya Allah. Orang Sabah jawab dulu. Tanya Hazrin. Dhamir mustatir wujuban. Anta. Mustatir, tanwizi tak cukup. Saya kena ada. Dhamir mustatir wujuban atau jawazan. Kalau anta, wujuban. Ya. Roziaman, orang Perlis ni. Orang Perlis, anak murid lebih dulu. Dhamir mustatir wujuban. Ya. Anta, Hajah Majmin. Betul dhamir anta. Tapi nama dhamir tersebut kita namakan dhamir mustatir wujuban. Dhamir anta, Rin Hasan, betul. Tapi lebih jelas lagi kalau dhamir mustatir wujuban. Ya, Hajah Wardah. Hajah Wardah bila nak terjemah? Bersedia tak hari ni? Hajah Wardah Abdul Halim. Ya, anta, Raizat Ahmad, betul. Anta, dhamir mustatir wujuban. Azimah Abdullah, betul. DM wujuban. Oh, Masya Allah, ringkas. Hajah Hajbi, dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Kalau kita nak lebih tepat lagi, Domirun mustatirun wujuban. Takdiruhu anta. Ada takdir. Kita takdir maksud kadarkannya. Takdiruhu anta. Ya betul. Ya Raizat, Kak Tun, Zaitun Muhammad Saleh. Masya Allah, betul. Aslim. Ini fi'il amar. Tapi kenapa ada hamzah qata' ni fi'il amar? Satu-satunya fi'il amar yang ada hamzah qata'. Ini wazan berapa huruf ni? Tolong beritahu. Soalan kedua. Dhamir Hajar Ruqyah Haji Saidin. Betul, dhamir mustatir. Soalan kedua. Ini fi'il amar untuk wazan berapa huruf ni? Wazan yang macam mana? Nur Fariza. Nur Fariza, ya betul. Dhamir mustatir wujuban. Ya, anta. Hajah Baziah, mustatir wujuban, betul. Soalan kedua. Aslim, fi'il amar. Wazan nombor berapa ni? Wazan yang macam mana ni? Fi'il berapa huruf ni? Wazan yang mana satu? Tolong beritahu saya. Fi'il amar yang ada, Masya Allah, Jauh Maladi, 4 huruf. Ahsanta.
Roziaman, ahsanti. 4 huruf. Ya, 4 huruf ada 3 wazan. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Wazan pertama, af'ala yuf'ilu. Wazan kedua, fa'ala yufa'ilu. Dan wazan yang ketiga, fa'ala yufa'ilu. Dalam nota di tas saya ada saya terangkan. Saya ada sertakan wazan dia. Af'ala yuf'ilu if'alan. Wazan pertama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wazan kedua. Saya sertakan sekali dengan masdar. Saya suka dengan masdar sekali. Dan wazan keempat, fa'ala yufa'ilu fi'alan atau mufa'alatan. Masya Allah. Semua jawab dengan betul, 4 huruf. Tapi wazan yang mana satu? Wazan yang mana satu? Wazan pertama ke, wazan kedua ke, atau wazan yang ketiga? Tolong jawab sekarang. Sudah pasti wazan pertama. Sebab wazan pertama yang ada hamzah qata'. Af'ala. Kalau fi'il madhi ada hamzah qata', fi'il madhi, amar dia pun sama juga ada hamzah qata'. Kalau fi'il madhi ada hamzah wasal, amar pun ada hamzah wasal. Kalau fi'il madhi tidak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata', maka fi'il amar pun tidak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata'. Hajah majmin wazan kedua, bukan. Wazan kedua fa'ala yufa'ilu, itu dalam buku saya. Kalau dalam buku lain mungkin ada wazan kedua tu dia naikkan nombor 1. Tapi dalam buku saya fa'ala yufa'ilu itu wazan kedua. Wazan pertama af'ala yuf'ilu. Sekali lagi saya tekankan. Kalau fi'il madhi untuk khusus bagi fi'il mazid, okey? Khusus bagi fi'il mazid. Fi'il 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Sekiranya fi'il madhi ada hamzah wasal, maka fi'il amar pun ada hamzah wasal. Fi'il madhi ada hamzah wasal, fi'il amar pun ada hamzah wasal. Tapi sekiranya fi'il madhi tidak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata', maka fi'il amar pun tidak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata'. Kalau fi'il madhi ada hamzah wasal, ada hamzah qata', amar pun ada hamzah qata', ada hamzah wasal juga. Fi'il madhi mesti sama dengan fi'il madhi. Okey? Tapi kalau tak ada, wazan fa'ala yufa'ilu, tak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata', amar pun tidak ada hamzah wasal, tidak ada hamzah qata'. Mana hamzah wasal, hamzah qata' ni Ustaz? Hamzah wasal ni hanya duduk di awal kalimah saja. Dan atas dia, bawah dia tak ada hamzah pun. Hamzah qata' ni hamzah yang maksudnya terputus. Hamzah qata' ni hamzah yang terpotong. Yang putus. Bacaan dia mesti kena putus. Dia berduduk dia di awal kalimah ada, tengah-tengah kalimah ada, di akhir kalimah pun ada. Dia boleh mana-mana belaka. Dan atas dia atau bawah dia ada hamzah. Atas alif tu ada hamzah. Dan ada harakat. Fathah atau harakat dhammah. Atau harakat kasrah. Ada harakat dia. Hamzah wasal tak ada harakat. Kalau kita nak mulakan bacaan, kita kena sebut sendiri bacaan ni. Harakat tu. Itu kita namakan hamzah wasal. Kalau duduk di tengah, walaupun ditulis, tapi kita wasal saja. Kita sambung je. Kita perkirakan dia tak ada. Okey, itu hamzah wasal. Itu cara mudah untuk saya ingatkan anda. Harapan saya anda ingat, anda faham. Okey? Aslim fi'il amar. Ya, selesai soalan. Fi'il 4 huruf, wazan af'ala yuf'ilu, if'alan. Masya-Allah, betul Azhar. Pastikan Haji Hajbi bawah alif tu ada hamzah if'alan. Saya tak nampak ni. Sejauh handphone ni. Saya check siap. Oh, dia tukarkan Arab. Saya tak nampak Arab. Handphone saya dah tertukarkan automatically. Tak apa, saya setting kemudian. Aslim, qala, telah berkata oleh ia. Telah menjawab oleh ia. Siapa jawab ni? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kata, ni dialog antara Allah dan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim kata? Aslamtu li rabbil alamin. Ini maqlul qaul. Ini maqlul qaul kepada qala, telah berkata oleh ia atau telah menjawab oleh ia. Ada fi'il dan ada fa'il. Mana maf'ul bih dia? Seluruh maqlul qaul. Aslamtu li rabbil alamin. Seluruh jumlah fi'il ini menjadi maf'ul bih kepada qala. Maqlul qaul ini menjadi maf'ul bih. Masya-Allah Kak Tun. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ada kena ada alif Kak Tun. If'alan, alif kena ada Kak Tun. Tambah alif Kak Tun, ain alif. If'alan Kak Tun. Masdar selepas ain fi'il ada alif Kak Tun. Huruf mana? If'alan. Baik,
Maqul qaul. Aslamtu, telah menyerah diri, fi'il. Oleh aku, fa'il. Mana fa'il dia? Domir. Ta tu, nama dia ta mutaharrik tu. Ta tu adalah fa'il. Kalau dalam Arab, ta fa'il dia. Ta mutaharrik dia boleh juga. Macam-macam istilah buku. Kadang penulis berbagai-bagai istilah dia tulis kan. Ada yang ringkas, ada yang detail. Semua tu kita jangan saling salah menyalahkan. Masing-masing penulis tu ada berbagai, ada gaya bahasa mereka tersendiri. Maksud dia sama. Ta fa'il pun boleh juga. Ta mutaharrik pun itu juga. Itu adalah fa'il dia. Yang penting fa'il itu domir baris. Domir yang nampak. Muttasil dan dia bersambung. Oleh kerana domir fa'il dia mabni, kena guna istilah fi mahalli. Fi mahalli apa? Raf'in. Semua fa'il mesti rafa'. Semua naibu fa'il mesti rafa'. Kalau jumlah fi'il fa'il ataupun naibu fa'il mestilah marfu'. Mestilah marfu'. Antara tanda rafa' baris dhammah ataupun huruf waw dan huruf alif. 3 je tanda. Baris dhammah, huruf waw dan huruf alif. Huruf waw hanya berlaku pada jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Huruf alif hanya berlaku pada isim musanna. Dhammah, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Cukup saya ulang banyak kali ni. Saya yakin anda ingat dan terus ingat. Dan saya insya-Allah akan ulang lagi. Saya buat fi'il amar Ustaz. Oh, fi'il amar, minta maaf Kak Tun. Af'il. Betul. Saya ingatkan masdar dia Kak Tun. Af'ala yuf'ilu af'il. Terima kasih Kak Tun. Minta maaf. Tak nampak Kak Tun. Jangan marah. Baik. Seterusnya, ayat ke-131. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ini satu jumlah fi'liyah. Dan wassa, fi'il berapa huruf ni? Wazan berapa huruf ni? Waw, sad, alif. Wassa. Telah memesankan, telah mewasiatkan. Wasiat cakap Arab. Cakap Melayu, pesan. Telah mewasiatkan oleh ia. Telah memesankan. Biasa fi'il 4 huruf kita tambahkan. Kerana nak menunjukkan muta'addi. Ustaz Yahya Mahmud is watching. Masya Allah. Ustaz Yahya. Assalamualaikum Ustaz Yahya. Khabar? Masya Allah. Ustaz Khairuddin pun ada. Ustaz Yahya ada. Gementar pula air kat sini. Hai, dah debar rasa. Ustaz Yahya tengok. Baik, Ustaz Yahya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan telah memesan oleh ia asalnya ada dhamir mustatir jawazan. Bila ada fi'il yang dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, tak kira fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum, biasanya ada fa'il zahir. Fa'il zahir kalau yang mu'rab ada tanda dia. Kalau mabni kena fi mahli raf'in. Ibrahimu. Nampak mu'rab Ibrahimu. Dia boleh Ibrahima dengan Ibrahimu saja. Sebab dia isim ghairu musarrif. Okey, Ibrahimu inilah fa'il zahir bagi wasa. Siapa yang memesan? Siapa yang berwasiat? Ibrahim yang berwasiat. Kalau mafhum dan telah berwasiat oleh Ibrahim atau Ibrahim telah berwasiat, itu cuma mafhum. Harfiah tak? Kita kena standardkan dulu. Nak madi kena selesaikan. Wasa, telah mewasiatkan, telah memesankan oleh ia nanti dulu. Sebab ada fa'il zahir dah boleh abaikan oleh ia. Macam Cik Yahya terjemah tadi, masya-Allah. Bagus. Bagus sangat. Ia tu dah boleh abaikan sebab dah nampak fa'il zahir. Telah memesankan biha dengannya murakab jari Ibrahim oleh Ibrahim, itu fa'il. Ibrahimu oleh Ibrahim, fa'il. Fa'il zahir, okey. Bani akan anak-anak. Bani akan anak-anak. Asalnya banina. Kenapa na dia hilang? Kenapa na dia tak ada? Sedangkan sepatut ada na ni. Siapa boleh tolong jawabkan? Siapa boleh tolong beritahu? Kenapa na hilang? Saya beri masa 10 saat sekarang. Bani akan anak-anaknya. Ini maf'ul bih. Maf'ul bih hukum dia mansub semuanya. Semua maf'ul bih hukum mansub. Tanda nasab ada 4 tanda. Ada pada atas. Itu secara asas. Itu khusus untuk isim mufrad dan jamak taksir saja. Baris fathah untuk isim mufrad dan jamak taksir saja. Tapi kalau baris bawah, khas untuk jamak muannas salim. Itu dengan baris, ada 2. Dengan huruf pun ada 2. Huruf ya, ini khusus bagi jamak muzakkar salim. Dan isim musanna. Dan huruf alif khusus bagi asmaul khamsah. Huruf ada 2 tanda, baris ada 2 tanda. Baris fathah untuk isim mufrad dan jamak taksir, baris bawah, baris kasrah untuk jamak muannas salim. Kalau maf'ulun bih, semua mansub, tanda nasab ada 4 tanda. Baris fathah dengan baris kasrah. Dia tak ke
Baris tak keluar daripada tiga ni. Tak isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Untuk isim mufrad dan jamak taksir baris fathah. Baris kasrah khas untuk jamak muannas salim. Huruf ya untuk jamak muzakkar salim dan isim musanna. Huruf alif khas untuk asmaul khamsah. Sekarang ni huruf ya, bani, akan anak-anaknya. Oh, Syarina kata apa tadi? Saya tak nampak. Okey. Syarina Hazrin kata sebab dia mudhaf. Masya Azimah Abdullah pakai sebab mudhaf. Ya, Hajah Hajbi pun kata mudhaf. Rozia Aman pun semua Masya Allah semua sebut mudhaf. Ya, kenapa dia hazaf nun? Sebab apa? Sebab isim jamak muzakkar salim dan isim musanna menjadi mudhaf, nun dihazafkan. Masya Allah. Ahsanti. Puan Syarina, saya difahamkan belajar dengan saya dan belajar bahasa Arab sejak Ramadan tu lagi. Ini satu perkara yang luar biasa, yang dalam masa berapa bulan, 4 bulan boleh menguasai ini semua. Masya Allah, tahniah. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat dan terus segar, terus belajar dan tidak akan mundur ke belakang. Dan semua yang lain pun mungkin juga saya rasa begitu je. Hancarin Hazan pun begitu juga. Ini semua orang-orang yang saya nampak sangat agresif belajar. Hajah Mazmin daripada Penang, ya. Siti Mazmin saya dari Penang, ya, betul. Ini pun orang-orang yang saya akan tanya nanti. Harap nanti bersedia Hajah Siti Mazmin boleh PM saya beritahu dah bersedia untuk disemak terjemahan. Saya harap boleh kepada siapa saja yang bersedia untuk minggu-minggu akan datang, saya hadkan hanya 2 orang saja untuk saya semak dan terjemahkan kadar setengah muka surat. Kalau satu ayat saya rasa asal saya nak satu ayat je. Tapi tak puas saya nak terjemah satu ayat ni. Kadang-kadang satu ayat orang boleh hafal. Tapi nak setengah muka ni satu perkara yang cukup mencabar. Kalau anda kuat hafalan pun belum tentu boleh terjemah dengan tertib menurut acuan saya. Saya perlukan. Jadi setengah muka tu cantiklah. Supaya masa tak terlalu panjang kita gunakan, saya nak bincang terlebih. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Akan anak-anaknya wa Yaqubu dan Yaqub. Wow, ataf kepada Ibrahim. Bukan Ibrahim saja yang wasiatkan, dan Yaqub juga ada wasiatkan kepada anaknya. Apa isi wasiat dia? Kalau qala ada isi ucapan dia. Kalau wasiat pun ada ada isi wasiat dia. Macam maqulul qaul juga. Ya bani ya wahai. Ini mah jumlah nida. Ya baniya ni kita namakan jumlah nida. Jumlah nida sewarnakan lain. Ya baniya, wahai anak-anakku, jumlah seruan. Bila ada jumlah seruan mesti ada isi seruan. Innallaha astafa lakumuddin. Ini jumlah isi seruan. Atau nama kita namakan jumlah jawab nida. Jumlah jawab nida. Jumlah jawab nida. Package. Bila ada jumlah nida, jumlah jawab nida. Di package sekali. Ini uslub dalam bahasa Arab. Okey? Ya bani ya wahai. Huruf nida. Bani semua huruf isim selepas munada dan dia menjadi mudhaf, dia hukum dia mansub. Hukum mansub macam maf'ul bih pun mansub, munada pun mansub juga. Apa tanda mansub dia? Dengan huruf ya. Sebab bani jamak termasuk mulhaq jamak muzakkar salim. Apa itu mulhaq? Mulhaq itu yang menyerupai. Semua isim jamid. Isim jamid yang menyerupai jamak muzakkar salim tanda dia sama. Tanda dengan huruf ya dan huruf waw. Waw untuk marfu', ya untuk nasab dan jar. Ya untuk nasab dan jar. Ya bani, wahai anak-anak. Nun dihilang kerana dia jadi mudhaf kepada ya mutakallim. Ya bani ya, wahai anak-anak aku. Ya tu ya mutakallim. Ada 2 ya. Satu ya tanda nasab, satu lagi ya mutakallim, dhamir. Yang menjadi mudhaf lagi kepada bani. Wahai anak-anakku. Jumlah nida. Innallaha isim inna. Innallah, Allah jadi isim inna. Ini jumlah ismiyah. Asalnya mubtada khabar. Tetapi oleh kerana dimasuki oleh inna, mubtada berubah nama menjadi isim inna, khabar juga berubah nama menjadi khabar inna. Nama berubah, tanda juga berubah. Mubtada asal marfu'. Minta maaf Ustaz, saya mohon undur diri, ada urusan.
bukan merajuk. Kak Tun, tak adil pun saya berasa hati. Silakan Kak Tun. InsyaAllah teruskan urusan anda. Semoga berjalan lancar. InsyaAllah boleh tengok ada dia punya rakaman ni. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah istafa telah memilih oleh ia lakum bagi kamu. Allahu Akbar. Saya jawab mesej saya. Saya mesti kawan saya nak hantar anak tuition. Mana? Maaf ada kawan tak ada tuition anak. Tapi dah janji dengan anak nak ajak pergi apa riadah ini. Saudara dia sampai jadi terpaksa. Okey, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, innallah sesungguhnya Allah. Asal mubtada masuk inna, tanda berubah. Asal mubtada marfu' bertukar mansub mubtada. Jadi isim inna. Ada nama mubtada inna, ada saya pernah jumpa dulu ada istilah mubtada inna, tapi saya tak jumpa buku yang menggunakan istilah mubtada inna. Isim inna. Tapi orang yang saya dengar ada seorang ustazah tu belajar dengan saya, dia belajar di kuliah pekan. Dia namakan mubtada inna. Saya tak berani nak menyalahkan sebab mungkin saya tak jumpa dia punya rujukan. Mubtada inna, khabar inna. Itu antara istilah yang saya dah lama dengar tapi saya tak jumpa lagi dia punya rujukan dia yang mensahihkan bahawa boleh gunakan istilah mubtada inna. Kalau isim inna ya. Jadi simpan, jangan kata tak ada langsung. Jadi mungkin saya belum ada ilmu lagi, belum sampai maklumat tu belum sampai pada saya. So saya KIV dulu. Saya kekalkan apa yang saya dah jumpa. Allah tu kita namakan isim inna. Asal mubtada berubah nama jadi isim inna dan hukum dia pun berubah daripada marfu' berubah jadi mansub. Ingat, jumlah ismiyah bagi mubtada khabar kita gunakan formula kita madu manis dari Malang. Madu marfu' kedua-dua. Mubtada mesti marfu', khabar mesti marfu'. Manis sama jenis, ma sama nis sama jenis. Dari mubtada mesti makrifah. Malang sama bilangan. Itu mesti kita kena. Formula untuk jumlah ismiyah. Semua mubtada mesti marfu', khabar marfu'. Tetapi bila dimasuki inna, mubtada berubah jadi isim inna dan bukan nama berubah, hukumnya berubah juga. Berubah jadi mansub. Itu Allahu berubah jadi Allah. Yang boleh berlaku pada baris fathah ni hanya isim mufrad dan jamak taksir saja. Jamak muannas salim tak boleh baris fathah, baris kasrah. Sama macam maf'ul bih tadi. Kalau jamak muzakkar salim dengan huruf ya, isim musanna dengan huruf ya, asmul khamsah dengan huruf alif. Ya, cukup. Itu je. Dia bulang kat situ saja. Tiga yang berubah dengan harakat, tiga isim lagi berubah dengan huruf. Hafal kat ni tiga ni. Tiga muzakkar, tiga yang harakat, tiga, 6 semuanya ni. Hafal cukup lah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ini yang berubah dengan harakat. Isim musanna, jamak muzakkar salim dan asmul khamsah, ini yang berubah dengan huruf. Innallaha astafa. Jumlah fi'liyah istafa ni. Istafa lakumuddin. Jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi khabar. Inna. Istafa lakumuddin. Saya merahkan warna huruf ni. Saya warnakan merah. Istafa fi'il madhi. Telah memilih fi'il madhi. Oleh ia fa'il. Dhamir mustatir jawazan. Dia merujuk kepada Allah tadi. Jadi fa'il dia apa? Dhamir mustatir jawazan. Dia tu kena sebut. Telah memilih oleh ia lakum bagi kamu murakab jari. Murakab jari. Ad-dina akan agama maf'ul lebih. Nampak? Pada fathah. Pada fathah tak isim mufrad atau jamak taksir. Dua saja ni. Ad-din mufrad, jamak taksir adian. Jamak taksir. Ini isim mufrad. Jadi itu dia takkan keluar daripada kebarangkalian tu. Puan Madash, ini satu puan daripada Lahad Datu, Puan Mawar. Bermasuk Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Sambung. Istafa lakumuddin, telah memilih oleh ia bagi kamu akan agama. Ini jumlah fi'liyah ni. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi khabar bagi inna. Khabar inna. Jadi khabar pada Allah. Allah isim inna, istafa lakumuddin, jumlah fi'liyah menjadi khabar. Boleh kerana jumlah fi'liyah tak ada tanda dia, kena guna istilah fi mahalli raf'in.
Khabar inna semua. Khabar mesti marfu'. Khabar inna mesti marfu'. Fi mahalli raf'in. Sesungguhnya Allah telah memilih oleh ia bagi kamu akan agama. Satu jumlah. Fala tamutunna. Ini fi'il mudhari' muakkad ni. Jawapan saya ni pada yang Cik Yahya kata tadi. Oh, saya ingatkan tadi. Ini saya sangka ni. La tamutunna. Fi'il mudhari' muakkad. Cik Yahya soalan tadi. Cik Yahya Bahrum. Saya sangka soalan ni tadi. Yang ada nun tasydid. Jangan sekali-kali kamu mati. Kenapa lah jangan? La nahiyah. Bila ada fi'il mudhari' la malif, huruf la malif, bila bersambung, bertemu dengan fi'il mudhari' muakkad. Apa itu fi'il mudhari' muakkad? Fi'il mudhari' yang menerima nun tasydid. Kalau istilah fi'il mudhari' muakkad saya pun tak cukup. Kena tambah. Fi'lun mudhari'un muakkadun saqilah. Saqilah, berat. Kalau ada nun tasydid berat. Kalau nun sukun, fi'il mudhari' muakkad khafifah. Dia ada saqilah, ada khafifah. Kalau khafifah dia ada nun tasydid, yang saqilah sorry. Kalau nun sukun khafifah. Dalam Quran setakat ni saya berjumpa dua yang khafifah, nun tasydid. Yang nun sukun. Nun sukun tak banyak. Kita KIV dulu. Itu fi'il mudhari' muakkad khafifah. Yang saqilah ni banyak sekali. Ini paling banyak. Cara mana macam mana terjemah? Tambah mesti. Kalau tak ada lam alif tamutunna, kamu mesti mati. Kalau tamutunna arti dia kamu mesti mati. Tetapi kalau ada huruf lam alif di awal lafaz, dalam lam alif tu kita namakan la nahiyah. La nahiyah, la jangan. Pada terjemahan la jangan tu, terjemahkan jangan sekali-kali kamu mati. Jangan kamu mesti mati, tak payah lagi. Kalau sekiranya tak ada la nahiyah, baru kamu mesti mati. Sekiranya dah ada la nahiyah, mesti itu dah tak ada lagi. Lam alif tu kita terjemahkan jangan sekali-kali. Kerana nak menunjukkan tegas, artikan jangan sekali-kali kamu mati. Macam mana nak beza kamu mati, engkau mati ni Ustaz? Fi'il mudhari' muakkad ni sama je tulisan dia. Baris dia tak sama. Tamutan ke tamutun? Lam fa'il dia baris dhammah ke baris fathah? Dua ni jaga-jaga. Tamutanna, engkau mesti mati. Kalau tamutunna, kamu mesti mati. Yang membezakan jamak dia baris dhammah ke baris fathah tu. Itu yang bezakan dia. Saya harap anda faham. Jelas? Sekali lagi. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kamu mati. Ini untuk fi'il mudhari' muakkad. Pada terjemahan, jangan lupa. Tambah, jangan sekali-kali. Sekiranya ada la nahiyah. Sekiranya ada la nahiyah. Jangan sekali-kali. Sekiranya la nahiyah itu tidak ada, pada terjemahan, kamu mesti, tambahan mesti kena ada. Kamu mesti mati. Itu pada erti terjemahan kamu. Atau apa? Pada la nahiyah. Pada terjemahan fi'il mudhari' muakkad. Ada la nahiyah ke atau tak ada la nahiyah? Pada dhamir yang ada dalam fi'il mudhari' muakkad, artikan jangan sekali-kali. Kalau ada la nahiyah. Kalau tidak ada la nahiyah, sorry. Dhamir yang ada dalam fi'il mudhari' muakkad tu, engkau atau kamu tengok pada lam fi'il. Baris dhammah atau baris fathah. Kalau baris dhammah di hujung, berarti kamu, ramai. Dhammah tu pengganti waw. Waw jamaah. Pengganti waw jamaah. La tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Kalau engkau mati, jangan sekali-kali engkau mati. La tamutanna. Tu lam fi'il tu. Huruf ta tu lam fi'il. Tu kabar fathah. La tamutanna, jangan sekali-kali engkau mati. La tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati. Illa, melainkan wa antum muslimun. Walhal. Waw haliyah. Bila bertemu dengan jumlah ismiyah. Antum, dhamir. Bertemu dhamir. Dhamir jadi mubtada'. Dhamir rafu' munfasil. Atau dhamir munfasil. Kenapa nama dhamir rafu'? Sebab dia jadi mubtada'. Antum ni mubtada'. Itu nama buku dalam buku setengah-setengah kitab. Dinamakan dhamir rafu' munfasil. Sebab apa dia rafu'? Sebab dia mubtada'. Semua mubtada' mesti marfu'. Kenapa dia tak ada tanda rafu'? Sebab dhamir. Semua dhamir mabni. Dhamir yang mabni kena fi mahali. Ada satu istilah. Antum dhamir munfasil. Mabni ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada'. Ada juga boleh dibahasakan begitu. Setengah-setengah kitab Arab. Tapi kalau kita dhamir rafu' munfasil pun boleh juga. Tergantung pada penulis yang menulis. Jadi yang penting dhamir itu mubtada'. Antum itu mubtada'. Saya tegaskan awal-awal dulu. Kalau dhamir munfasil, Teacher Mani, fi'il mudhari' muakkad. Khafifah nun sukun. Ya betul, Teacher Mani. Dhamir fi'il mudhari' muakkad khafifah
Ada nun sukun. Dalam surah Yusuf ayat 32, dalam surah Alaq ayat yang ke-15. Saya ingat itu dua. Sebab dua tu yang ingat tu, bukan Zakir Naik saya. Tak, saya bukan orang yang ingat mana pun. Tapi yang saya ingat itulah. Ya. Yeah. Ya, kamu betul. Betul. Nota Teacher Mahani betul. Saya setuju. Boleh rujuk nota Teacher Mahani Yaakob Kan saya tegaskan dulu, kalau dhamir munfasil ni ada dua je. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu kumpulan pertama. Yang kita namakan dhamir rafa'. Kumpulan ni hanya ada di awal jumlah ismiyah saja. Dia biasa jadi mubtada. Kebanyakan kita jumpa dalam tu. Dia akan jadi mubtada. Yang satu lagi dhamir munfasil atau dhamir nasab munfasil, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Okey, dhamir satu kumpulan yang kedua ni kita namakan dhamir nasab munfasil. Dia juga duduk di awal jumlah, tapi awal jumlah fi'liyah. Macam mana cara terjemah? Tambah akan. Iyaka, akan engkau. Iyaka na'budu. Patut na'budu iyaka. Atau nasta'inu iyaka. Sepatutnya maf'ulun bih selepas fi'il. Ini tidak. Maf'ulun bih letak awal. Kita namakan maf'ulun bih muqaddam. Awal jumlah fi'liyah. Yang penting dhamir munfasil ni, dhamir berpisah ni, duduk di awal jumlah. Yang satu rafa' kena dia jadi mubtada, yang nasab munfasil dia jadi maf'ulun bih muqaddam. Awal jumlah fi'liyah. Yang maf'ul bih muqaddam. Wa antum muslimun, wahal kamu, jangan lupa khabar. Wahal kamu adalah orang-orang yang menyerah diri. Saya mohon, saya nak minta jumlah ismiyah ni tolong tukarkan kepada isim inna. Mubtada tukar jadi isim inna dan muslimuna jadi khabar inna. Satu. Dan kedua, tukarkan mubtada ni kepada isim kana dan khabar muslimun jadi khabar kana. Tolong buat sekarang, komen sekarang. Semua yang ada 62 orang ni yang sedang konsisten, saya dapati memang 60 orang ni memang stabil. Setiap kali saya live, memang ada je 62, kadang tu naik kan, ada hal. Hari Sabtu, hujung minggu biasalah, ada hal nak pergi pasar tani kan, nak beli barang, nak beli, ada tetamu datang ke. Macam tadi, Puan Yati ada kematian. InsyaAllah. Ada halangan. Tapi sekitar 60 memang ada. Saya mohon, komen sekarang. Antum muslimun ni satu jumlah ismiyah, tolong tukarkan. Asal mubtada, antum muslimun tu khabar. Sila tukarkan kepada, pertama, antum tukar jadi isim inna, muslimun tu jadi khabar inna. Dan kedua, tukar antum kepada isim kana dan muslimun tu jadi khabar kana. Tolong tukarkan, tengok sejauh mana anda faham apa yang saya pernah bincangkan pada sepanjang perjalanan kelas kita. Sejak dah 3 bulan, 4 bulan daripada Ramadan, 1 bulan, Syawal, walaupun 1 bulan tapi tak penuh, tebuk-tebuk. Lepas tu Zulkaidah, tebuk-tebuk, sebulan tu ada berapa kali, dan Zulhijjah, ada 4 bulan, bulan Islam. Sekarang masuk Muharram, bulan yang kelima. Masya Allah. Belum 6 bulan lagi. Baru 5. Masuk 5 bulan. 4 bulan sekarang kita belajar. Saya nak tengok sejauh mana kekuatan anda faham tentang jumlah ismiyah. Yang dikatakan bebas daripada awamil. Bebas daripada nawasib, nawasih. Nasib atau nawasib ataupun isim inna wa akhwatuha ataupun kana wa akhwatuha. Dia jadi asal ni mubtada khabar. Tapi datangnya nawasih, apa itu nawasih? Isim inna wa akhwatuha atau kana wa akhwatuha, maka semua berubah nama dan berubah status i'rab dia. Tolong beritahu saya, tolong tukarkan sekarang juga. Saya buat copy paste. Macam mana? Isim inna dia berubah. Jadi mubtada khabar berubah jadi isim inna, khabar jadi khabar inna. Macam mana? Saya nak tengok anda buat. Paste. Ada 3 wajah ni. Hari ni kita mungkin tak habis ni. Sekarang 8.40. Oh, ada masa lagi, tak apa. Macam mana nak buat ni? Tolong beritahu. Innakum. Teacher Mani ya. Okay. Saya tengok dulu. Mulai Syarina Azrin. Saya innakum muslimuna. Kuntum muslimina. Okey. Syarina 100 markah. Cuma tulis Teacher Mani innakum muslimuna. Masya-Allah, ahsanti. Haji Tanbi innakum muslimuna, betul. Isim inna. Cik Yahya innahum mereka.
Ni antum, kamu, Cik Yahya. Kanu muslimina. Itu mereka, Cik Yahya. Betul tulisan, tapi saya nak padankan, bukan innahum, innakum. Dari sudut betul Cik Yahya punya perubahan tu betul. Mereka, tapi saya bukan innahum. Innahum betul. Kalau innakum, sesungguhnya kamu. Haji Hajbi, innakum, sesungguhnya kamu muslimuna. Kanu adalah mereka, Haji Hajbi. Orang Singapura. Kanu adalah mereka. Tu waw jamaah tu mereka. Kita nak bukan mereka, kamu. Adalah kamu, macam mana? Rin Hasan, innakum muslimuna. Betul. 100 maskar. Betul semua. Masya Allah. Innakum muslimun. Betul. Rohaizat Ahmad. Betul. Cik Yahya. Betul. Innakum muslimuna. Antum muslimun. Antum muslimun tu tak ada khabar tu. Cik Yahya. Saya ni bukan tak ada khabar lagi. Tukar kepada isim kana pula. Saya nak tukar kepada isim kana. Innakum muslimuna. Betul. Umi Farida. Betul. Macam mana nak tukar kepada isim inna? Antum bila ini dhamir munfasil. Bila masuk inna dia jadi dhamir muttasil. Dia jadi isim inna. Macam mana dia jadi isim inna? Okey. Saya delete. Innakum الكسرة نكم ضمير متصل kaf mukhatab Dhamma tambah mim alamatul jam'i lizukur. Innakum, sesungguhnya kamu muslimuna. Khabar tetap tambah adalah. Khabar inna tetap kena tambah adalah sama macam khabar bagi mubtada kena tambah adalah. Tapi kalau kana Rin Hasan kuntum masya-Allah ahsanti muslimina, masya-Allah Rin Hasan, Haji Rin. Betul. 100 markah. Saya bagi 5 bintang aja. Hajbi Abakar, kuntum, ya betul. Ya, innakum. Haji Hajbi daripada Singapura. Haji Harin Hasan daripada Ampang. Ya, betul. Teacher Mahani, kuntum muslimina. Ya, Teacher Mahani. Masya Allah. Okey. Betul, tahniah. Kuntum. Mana isim kana dia? Isim kana dia ta mutaharrik. Kuntum. Kaf. Dhamma. Nun. Sukun. Ta mutaharrik. Tu dhamir dia. Mim tu. Alamatul jam'i. Lizukur. Tanda jamak. Kuntum. Telah. Adalah kamu. Muslimun. Khabar. Mubtada tak berubah. Tetap rafa'. Khabar yang berubah. Muslimun jadi muslimin. Muslimun jadi muslimin. Nah, muslimina. Itu khabar inna. Macam mana cara terjemah? Dan telah adalah kamu. Tak perlu tambah adalah. Khabar kana jangan tambah adalah. Khabar kana tak perlu tambah adalah. Sebab kana tu sini dah makna adalah. Dan adalah kamu. Tak payah tambah telah, tak apa. Dan adalah kamu orang-orang yang menyerah diri. Orang-orang yang muslim. Kuntum muslimina. Masya Allah. Ajar Rokia Saidin, betul. Rohaizat Ahmad, betul. Innakum kuntum. Lagi masya Allah. Sesungguhnya kamu adalah kamu. Lagi tekan ni. Rohaizat Ahmad. Dia. Kalau ajar Puan Rohaizat sebut ni, berarti kuntum jumlah ismiah, kuntum muslimina tu jadi khabar. Jumlah ismiah jadi khabar kepada inna. Jumlah ismiah tu jadi khabar inna. Kalau tulisan begini kena buat dua baris. Ajar. Rohaizat Ahmad. Ala kulli hal itulah. Nampak dalam pada tulisan yang saya tulis tu? Itulah. Asal mubtada khabar. Antum muslimuna. Bila mubtada dimasuki oleh inna, nama berubah, tulisan berubah, bunyi berubah dan istilah i'rab dia pun berubah. Antum dhamir rafa' munfasil. Kuntum innakum, sesungguhnya kamu
Kaf mukhatab tu dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil atau dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa yang mengambil tempat nasab? Sebab semua isim inna hukumnya nasab. Hukum mansub. Muslimuna khabar inna. Kuntum tak mutaharik itu isim kana. Tak mutaharik. Ini itu alamatul jam'i lizukur. Tak ada jamak bagi muzakkar. Muslimina khabar kana. Khabar kana mesti nasab. Tanda nasab dengan huruf ya. Kenapa dengan ya? Sebab dia jamak muzakkar salim. Dan isim musanna pun gitu ya, dengan ya juga. Alif itu pada asmaul khamsah. Habis baris fathah pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Habis baris bawah itu jamak muannas salim. Itu saja, dia takkan keluar daripada itu. Ini 6 isim ni kena ingat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Satu grup. Kenapa kumpul satu grup? Sebab dia tanda i'rab dia dengan harakat. Dhammah, fathah, kasrah. Dia jaga-jaga. Tak semua kasrah jar. Tak semua fathah tu nasab. Ada juga jar, tanda jar dia bagi fathah. Ada juga nanti. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Jadi 3 isim ni keluar. Takkan keluar ni. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Dan 3 isim lagi. Isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Ini kumpulan kedua. Ini berubah dengan huruf. Hafal ni dulu cukup. Tolong tulis komen. Kumpulan pertama isim yang berubah dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tulis. Tolong siapa yang tulis ambil perhatian supaya kawan-kawan dapat faedah dia. Kumpulan pertama, kumpulan isim yang berubah dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Kumpulan pertama. Kumpulan kedua, isim yang berubah dengan huruf. Isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Okey. Tolong cuba tukar. Tolong ingat tu. Tolong komen. InsyaAllah. Mudah-mudahan ingat nanti. Antum muslimuna kuntum muslimina. Ya, Hajah Majmin, Muhammad Isa, betul. Tanda jamak bagi jamak muzakkar salim. Macam mana kita dapat tadi? Alamatul jam'i lizukur. Alamatul jam'i. Ada alif lam nanti macam ni. Al-jam'i az-zukur. Jamak bagi. Lizukur. Al-jam'i lizukur. Betul. Zukur. Zakaf ada waw. Tambah. Zukur. Jamak taksir. Zakar. Itu macam ni. Lizukur. Zal, kaf, waw, ra. Zukur. Kur. Ada waw. Alamatul jam'i. Alamatul jam'i. Ada alif lam. Mudah-mudah lain. Alamatul lizukur. Tanda jamak bagi. Li bagi. Az-zukur muzakkar jamak. Zukur jamak taksir bagi muzakkar. Boleh tu macam ni. Sekali lagi saya beritahu, kumpulan isim yang mu'rab dengan harakat. Kumpulan isim yang mu'rab dengan baris. Rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ada yang nasab dengan kasrah, ada jar dengan fathah, ada juga. Ini yang harakat ni, 3 jenis isim saja. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ini kumpulan pertama. Tolong tulis supaya yang lain dapat manfaat. Kumpulan kedua, isim yang mu'rab dengan huruf. Isim yang berubah dengan huruf. 3 juga. 3 juga isim ni. Isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Tapi apa yang berubah, yang ada berubah dengan baris fathah, Ustaz? InsyaAllah kita akan belajar isim ghairu munsharif. Ini sebahagian isim mufrad dan jamak taksir saja. Sebahagian isim mufrad dan jamak taksir ada berubah dengan kalau jar diberi atas. InsyaAllah kita akan belajar. Dan jamak muannas salim tanda jar bari bawah dan tanda nasab pun bari kasrah. Sama bari bawah juga. Ada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir. Ada sebahagian yang kita namakan isim ghairu munsharif, tanda jar di baris fathah. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Fi'al mudhari' mu'akkad khafif sakina. Okey. Dan seterusnya saya sambung ayat 133. Ataukah? Ada 10 minit lagi. Atau, tapi bila ada biasa apakah? Ni biasa kita terjemahkan ataukah. Banyakkan saya jumpa terjemah ataukah. Bukan atau saja. Ataukah. Kuntum, ni isim kana. Nampak ni?
Isim kana. Kuntum telah adalah kamu. Mana isim kana dia? Ta mutaharrik. Mim alamatul jam'i lizukur. Ruqyah Haji Saidin, istimewa diri dulu. Silakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila aja nak terjemah Haji Ruqyah Haji Saidin? Saya harap aja ni antara orang yang saya nampak macam berbakat, ada kebolehan. Nanti kalau dah bersedia, PM saya. PM saya supaya bukan apa, saya nak bila orang PM saya nak anda betul-betul bersedia dan kita lancar perbincangan kita kan. Saya tak maulah nanti saya tiba-tiba panggil dia mendesak terketak-ketak kan, kita nervous kan. Kumpulan pertama Haji Hajbi Abu Bakar yang berubah dengan harakat, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Betul? Kumpulan pertama Azrin. Kumpulan pertama isim berubah dengan harakat, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Betul? Kumpulan kedua, saya sambung lagi. Am kuntum syuhada, satu jumlah ismiah. Ataukah telah adalah kamu ataupun adalah kamu syuhada, saksi-saksi. Ini isim ni, syuhada. Hukum ni nasab. Ma'rifah ke nakirah ni syuhada ni? Saya nak tahu. Soalan saya, syuhada ni ma'rifah atau nakirah? Syuhada ni isim nakirah. Macam mana kita tahu isim nakirah? Sebab tak ada alif lam. Alamatul jam'i lizukur. Masya Allah. Betul teacher ni. Lizukur. Tak ada alif, tak ada hamzah qata'. Jangan teacher ni. Al-zukur tak ada. Alif, liz, lam zal ya. Alif, kalam alif lam zal kaf waw ra. Lizukur. Alif hamzah wasal dah tak ada dah. Sebab dia di tengah-tengah tu dah dihilangkan. Lizukur. Buang alif tu teacher ni. Kumpulan kedua berubah dengan huruf, iaitu jamak muzakkar salim, isim asmaul khamsah dan isim musanna. Betul Haji Hajbi Abu Bakar. Betul. Sila rujuk nota Haji Hajbi Abu Bakar. Dan hadamkan. Bukan setakat tulis, hafalkan dan hadamkan. Hazrin nota kumpulan kedua isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan muannas salim dan asmaul khamsah. Baik. Jamak musanna, jamak muannas salim tidak, Hazrin. Jamak muannas salim tanda dengan harakat. Isim musanna, bukan jamak muannas salim. Isim musanna. Betul kan Hazrin? Sila betulkan semula kumpulan kedua tu. Jamak muzakkar salim, isim musanna, bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim berubah dengan harakat. Dhammah, rafa' dengan dhammah, mansub dengan kasrah, jar pun dengan kasrah. Asmaul khamsah tu betul. Tolong betulkan Hazrin. Jamak muannas salim tidak. Isim musanna. Tukar pada isim musanna. Ataukah telah adalah kamu syuhada. Syuhada ini kita namakan isim ghairu musannaf. Sorry Ustaz. Okey. Tak apa. Baik. Syuhada. Saksi-saksi. Ini jamak taksir. Kenapa dia tak ada tanwin sedangkan dia tak ada alif lam? Sepatutnya, adakah dia jadi mudhaf? Tidak. Dia bukan mudhaf. Ini yang kita namakan isim ghairu munsharif. Ini kita namakan isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Kenapa? Isim walaupun dia tak ada lam tapi tak boleh tanwin. Isim jenis ini dia hanya berlaku pada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir saja. Sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir saja. Sebab itu saya kata isim yang mu'rab dengan harakat ni tak isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim ghairu munsharif ada sebahagian isim mufrad dan sebahagian jamak taksir. Bila tak ada lam dia tak boleh ada tanwin. Sebab isim ini tanda jada baris fathah. Isim ini tanda jada baris fathah, bukan baris kasrah. Special. Isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Okey. Baru betul terjemah ni. Alamatul jam'i lizukur. Ahsanti. Nampak? Tak apa. Salah tu bukan apa pun, bukan tanggal, bukan hilang harta kita. Tak apa salah pun. Betul kan je. 3 kali betul dan ingat, insyaAllah ingat sampai bila-bila. InsyaAllah. Tanya terjemah ni. Is ketika, saya sambung lagi. Is ketika, sila pandang pada skrin. Hadaral Ya'qubal mautu. Telah hadir. Apa? Is zaraf. Is zaraf. Kalau anda buka dalam kitab Arab, is ni zaraf dan setiap zaraf kebanyakan dia akan jadi mudhaf. Kalau is dah mudhaf, maknanya mudhaf lain mana? Kan mudhaf lain isim Ustaz? Ya. Mudhaf lain dia ada 2 bentuk. Mudhaf lain ada 2 bentuk. Ada bentuk mufrad. Yang biasa saya cerita tu, murakab idhafi tu bentuk mufrad. Tapi ini bentuk jumlah. Mudhaf lain bentuk jumlah. Seluruh jumlah fi'liyah
Hadara Ya'qubal mautu ni, seluruh jumlah fi'liannya fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Dia mengambil tempat jar. Kenapa? Kenapa dia jadi? Sebab dia jadi mudhaf ilaih kepada is. Macam ni jumlah fi'liah ni berlaku. Hadara, telah hadir oleh ia, telah tiba oleh ia. Siapa yang hadir? Yaqub hadir ke mati yang hadir? Ia di sini merujuk al-mautu. Oleh mati. Al-mautu ni adalah fa'il dia, zahir. Kalau fa'il zahir, yang mu'rab ada tanda dia. Apa tanda dia? Dhammah zahirah. Ada lagi dhammah muqaddarah. Yang tanda dhammah ni ada dua. Dhammah zahirah ke dhammah muqaddarah. Kalau dhammah zahirah, tak isim mufrad atau jamak taksir dan jamak muannas salim. Dhammah muqaddarah, ada sebahagian isim mufrad, sebahagian jamak taksir sahaja. Isim mufrad, jamak taksir ni kita boleh pecah pada tiga. Sebahagian isim mufrad, sebahagian jamak taksir, ada yang ghairu munsharif, ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Yang kita namakan tanda dhammah dia dhammah muqaddarah. Ini khusus pada isim maksur dan isim mangkus saja. Isim maksur dan isim mangkus saja. Apa itu isim maksur? Isim yang ada huruf ilat, huruf alif di hujung. Tulis ya tapi dibaca alif. Adna, ukhra, istashfa, mustashfa, Mustafa, al-Mustafa. Isim maksur. Isim yang ada alif maksurah di hujung. Tulis ya tapi dibaca alif. Ya tak ada titik. Satu lagi isim mangkus. Ini sebahagian pada isim mufrad dan sebahagian daripada jamak taksir saja. Itu isim tadi rafu' ada dhammah juga, tapi dhammah muqaddarah. Yang ini dhammah zahirah. Dhammah zahirah nampak dhammah di zahir dapat nampak tulis dhammah al-mautu ini fa'il dia. Oleh kematian. Is ketika lagi. Kalau tengah-tengah ayat tambah ketika saja, tak perlu tambah ingatlah. Ketika zaraf qala li banihi, telah berkata fi'il madhi oleh ia fa'il, li huruf jar, bani anak-anak dia mulhaq jamak muzakkar salim dan dia jadi mudhaf, nun dihilang. Sebab apa? Jamak muzakkar salim dan isim musanna macam Puan Azrin kata tadi, Puan Syarina Azrin kata nun hilang. Isim musanna dan jamak muzakkar salim ni kalau jadi mudhaf akan hilang nun dia. Bagi anak-anaknya, apa yang dia katakan? Maqulul qaul. Ma ta'buduna min ba'di. Ini ucapan yang ditanyakan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Nabi Yaqub alaihissalam pada anak dia. Apa soalan dia? Ma, apakah? Macam mana Ustaz nak ma tidak? Ma apakah ni Ustaz? Ni awal ayat ni. Kalau awal jumlah, dia boleh jadi ma apakah, boleh jadi ma tidak. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu sembah? Apakah yang kamu ibadahi min ba'di daripada sesudahku? Macam mana Ustaz tahu ni awal jumlah Ustaz? Inilah nama maqulul qaul. Bila ada qala, ada yaqulu ke atau qul, ada maqulul qaul. Ada isi ucapan, ada cakap ajuk, ada direct speech. Ini maqulul qaul kepada qala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam kepada anak-anak dia. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang akan kamu ibadahi, kamu sembah, kamu ubudiahkan daripada sesudahku? Bukan ma ta'kuluna. Bukan apa yang kamu makan, apa kamu nak makan apa? Dia tak tanya tu. Nabi-nabi, orang yang berakidah dia akan tanya. Kamu nak beribadah pada siapa? Kamu kena ubudiah pada siapa? Masya-Allah. Ini jadi pelajaran kepada kita. Kalau makan ni, ini kerja Allah. Rezeki ni Allah punya kerja. Allah akan berikan rezeki pada anak-anak kita, pada anak cucu kita. Bukan kita tak perlu tinggalkan. Yang ada yang kita infakkan, itu yang kita menjadi hak milik kita. Itu hak kita peribadi mutlak. Yang kita makan, yang jadi darah daging kita, itu hak kita. Yang kita pakai sampai lusuh, itu yang jadi hak kita. Tapi yang selagi belum tu, belum jadi hak kita lagi. Masih lagi, boleh jadi akan jadi tukar pada tangan orang lain. Yang kita makan boleh keluar juga. Yang kita simpan, belum tentu jadi hak kita. Cepat-cepat kita laburkan. Kita laburkan kepada yang berhak, bukan labur kepada yang tak berhak. Saya sampaikan sikit lagi. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah yang kamu sembah daripada sesudahku? Qalu, telah menjawab oleh mereka, telah berkata oleh mereka. Maqulul qaul lagi. Na'budu ilahaka. Nampak? Maqulul qaul. Saya potongkan lagi. Na'budu, kami sembah akan Tuhan engkau. Uluhiyah. Nampak? Ilah, bukan akan Rabbaka. Uluhiyah. Daripada hamba kepada Allah, kita tak gunakan Rabb. Kalau Allah, kalau Rabbnya af'alullah, tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang mentadbir, yang menguruskan itu, Rabb, rububiyah. Uluhiyah daripada kita kepada Allah.
na'budu ilahaka, kami sembah akan ilah, kan? Uluhiyah. Engkau ilah, Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapa-bapa engkau. Siapa bapa engkau? Nampak? Iaitu Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Jadi badal. Ibrahim ni badal. Istilah badal insya-Allah kita akan belajar nanti. Ini nama badal ba'du minkul. Ba'du minkul. Bapa engkau siapa bapa? Sebahagian daripada bapa engkau Ibrahim, itu je sebahagian daripada dia. Ismail, Ishaq, ilahan wahidah. Tuhan yang satu. Ilah yang satu. Kenapa Ibrahim beri fathah? Ini tanda jar bagi Ibrahim sebab Ibrahim ghairu munsharif. Dia tak ada alif lam. Walaupun di isim ma'rifah dia tak ada alif lam. Tak ada tanwin. Tanda jar dia beri fathah. Kenapa? Dia merujuk pada abai. Abai kum dia jar, dia badal. Badal mesti ikut sama. Pengganti kepada Ibrahim. Badal, ba'du minkum namanya. Ibrahim tanda jar, maka abai tanda jar. Kenapa jar? Sebab dia jadi mudhaf ilaih kepada ilaha. Abai itu mudhaf ilaih kepada ilaha, maka Ibrahim pun kena jar juga, cuma tanda dia tak sama. Sepatut tanda jar beri kasrah, tapi tidak pada sebahagian isim mufrad dan jamak taksir yang kita namakan ghairu munsharif. Tanda jar beri fathah. Ibrahima wa huruf ataf, Ismaila wa huruf ataf, Ishaqa. Fusab. Ilahan wahidan. Tuhan yang satu. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun. Wahal kami baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. Dan ayat akhir, tilka ummatun, itu adalah satu umat. Itu adalah satu umat. Qad, bila isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah, qad khalat. Ini jumlah fi'liyah ni. Qad khalat. Kenapa Ustaz tak nak pecah Ustaz? Sebab jumlah fi'liyah ni menjadi sifat kepada ummatun. Murakab. Ummatun qad khalat ni murakab tausifi. Murakab tausifi. Dia menjadi sifat kepada ummatun. Baik itu tambah yang. Bila isim nakirah bertemu jumlah fi'liyah, kadang-kadang jumlah ismiyah tambah yang. Walaupun jarak dia jauh, ada murakab jari di tengah-tengah, tak pun. Kita kadang-kadang jauh kan, kadang-kadang sebelah je. Itu adalah satu umat, jumlah ismiyah. Qad khalat, yang sesungguhnya telah berlalu ia, telah lenyap ia oleh ia. Siapa dia di situ? Dhamir mustatir jawazan tu. Dia di situ merujuk kepada ummatun. Sebab tu dia mu'anas. Ummatun isim mu'anas. Laha untuknya, jumlah ismiyah yang bermula dengan murakab jari. Ma, isim mausul, tambah ada. Sebab dia mubtada' muakhar. Ada apa yang isim mausul, mesti ada silah mausul. Kasabat, telah mengusahakan oleh ia. Ini silah mausul. Ini silah mausul. Silah mausul saya warnakan kuning. Walakum huruf ataf. Atau jumlah ismiyah. Walakum, dan bagi kamu, bila jumlah ismiyah bermula dengan murakab jari, maka isim yang berikutnya menjadi mubtada' muakhar. Ma, ada, jangan lupa tambah ada. Ada apa yang kasabtum, telah mengusahakan oleh kamu. Ini silah mausul kepada ma. Jumlah fi'liyah. Silah mausul mesti dalam bentuk jumlah. Sama ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibih jumlah. Wala tus'aluna, dan tidak kamu ditanya, dan tidak kamu disoal. Kamu di sini adalah naibu fa'il. Kenapa naib fa'il? Di isim kana. Ustaz Aisyah sebab apa tu? Assalamualaikum. Dan sahabat-sahabat harfiah, insyaAllah. Hari saya tak dapat ikut kelas. Sedih sebab ada syakah. Tak apa. Ustazah tak apa. Ustazah Islam Muda. Nama pun dah Ustazah. Saya ada kawan 2 orang sana di Kota Baru. Ustaz Hari Ayub ada, Ustaz Zawawi ada. Boleh rujuk Ustaz Zawi. Ataupun kalau untuk hari ini boleh ikuti dia punya rakaman, insyaAllah. InsyaAllah. Hujung pun yang penting Allah kira. Allah kira niat kita. Allah kira kerja kita. Bukan Allah kira hasil kita. Allah tak kira hasil. Allah kira kerja. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanu amala. Ahsanu amala. Allah kerja dia, amal dia, perbuatan kita. Allah kira. Kerja hati, kerja lidah, dan kerja anggota kita. Semua tu Allah ambil kira. Bukan hasil. Allah tak kira. Manusia suka hasil. Jadi kita sebagai manusia, kita kena terima hakikat. Kita sukakan hasil. Kita tak dapat, memang akan menjadikan kita rasa sedih. Tapi tidak. Kita sentiasa termotivasi. Sentiasa meningkat. Sentiasa akan usaha, insyaAllah. Semoga Allah berikan kelapangan kepada kita untuk terus pada
aktiviti yang akan datang. Dan saya habiskan untuk ayat ini, wala tus'aluna, dan tidak kamu disoal amma kanu ya'malun, tentang apa yang an boleh tentang, boleh dari hal, dari apa yang, jangan daripada. Kalau min daripada, Cik Yahya kata tadi, min an daripada. Kalau min ya daripada. An dari atau tentang, dari hal boleh. Tentang apa yang, atau dari hal apa yang, isim mausul, kanu ya'maluna, ini jumlah ismiyah ni, kanu ya'malun, jadi silah mausul ni. Kanu ya'malun silah mausul kepada ma, saya warnakan kuning. Telah adalah mereka, isim kana waw jamaah. Ya'maluna jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. So jumlah fi'liyah ni jadi khabar kana. Jumlah fi'liyah ni saya warnakan lain. Saya warnakan merah. Jumlah fi'liyah ni saya warnakan merah. Seluruh jumlah fi'liyah ni menjadi khabar kana. Ada fi'il dan fa'il, khabar kana. Fi mahalli nasbin, mengambil tempat nasab. Kenapa nasab? Sebab khabar kana nasab. Khabar kana nasab. Baik, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga ayat 124. Walaupun dah makin hujung makin laju, makin speed makin laju. Biasa nak sampai garis penamat memang kena laju. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana anda, saya rasa hari ini saya seronok sangat. Saya happy, saya enjoy perbincangan hari ini, perbincangan yang menarik. Satu, saya yakin ada banyak nilai tambah dan saya suka dengan terjemahan yang diberikan. Tapi saya dapat seorang je. Hajar Siti Hawa tak dapat. Tapi tak insyaAllah. Hari ni hari Sabtu. Macam hari Isnin. Allahu Akbar. Hari Isnin saya start program di Mahat Hafiz Baitul Ihsan Al-Khairi di Taman Maluri. Program ni datang mendadak. Dia datang mendadak sebab saya fikir kalau nak bulan 9 nanti saya dah start Dita 2 di Melaka. Saya 1 bulan saya hanya boleh buat 1 kali saja untuk program luar. Program luar hanya 1 bulan sekali saja. Kalau lebih sekali saya kesian. Saya dah janji dengan tim Kuantan, kelas-kelas saya di Kuantan. Orang Kuantan kata, Ustaz, jangan tinggalkan kami Ustaz. Kami nak belajar juga. Ya betul, saya memang faham. Mereka yang dah minat dengan Quran, minat dengan harfiah, terasa kekurangan, terasa kehilangan bila tidak ada kelas harfiah. Sebab itu mereka tak peduli. Cuti apa pun terus on macam biasa. Jadi saya memahami tentang keadaan mereka. Jadi saya cuba kurangkan. 1 bulan, 3 minggu untuk di Kuantan dan 1 minggu saya akan program luar. Jadi untuk bulan 10 nanti saya dah program di Melaka. Bulan 9 ni 90 saya ambil manfaat untuk Baitul Ihsan Al-Khairi di Taman Maluri dan masya-Allah pihak surau Taman Maluri yang baru naik taraf, baru dibaiki. Dulu surau tersebut tu 2 tingkat. Sekarang ni dah direndahkan semula dan saya difahamkan bahawa surau tersebut surau surau yang dibina oleh Datuk Ghani. Datuk Ghani ya? Datuk Ghani ya? Parlimen, bekas parlimen, ahli parlimen Titi Wangsa. Datuk Johari tu. Johari Abdul Ghani, sorry, Datuk Johari Abdul Ghani. Dia bekas timbalan Menteri Kewangan kata saya dulu. Masa zaman BN dulu. Lepas tu dia zaman masa PH dia kalah tadi. Sekarang ni saya tak tahu dia. Tapi dia lah yang mengusahakan dan membaik pulih surau tersebut dan insyaAllah pihak surau menyediakan tempat untuk kami menjalankan aktiviti sepanjang 1 minggu di Kuala Lumpur. Dan saya dah tanyakan pada pihak pengurusan, pihak surau, kawasan agak terhad, maka dia boleh dalam 10 orang terawal tu, mungkin kalau 10 ke 11 lah, mungkin agaknya ada pertimbangan, boleh Taufik, Dita tu live ke Ustaz? Ya, Dita saya buat live. Saya tak nak edit apa-apa, saya nak tunjukkan bahawa, sebab nak tunjukkan bahawa anak-anak ni yang belajar daripada kosong, tak tahu, sampai boleh. Di Taman Maluri ni walaupun ada 2 versi pertama tahun lepas saya buat untuk pelajar ni, ada sebahagian ikuti, ada sebahagian tak dapat ikuti. Jadi yang tak dapat ikuti, yang tak pernah belajar lagi, untuk tahun ni saya akan sediakan. Ada 15 untuk lelaki
dan ada 20 orang untuk perempuan, sekitar 35 orang. Dan mereka terdiri daripada anak-anak yatim, fakir miskin, anak-anak yang terbiar, yang perlukan perhatian. Jadi tahap mereka agak berbeza lah, tak seperti macam di Melaka. Mungkin agak, saya tak tahu lagi, saya tak tahu, mungkin bagus, mungkin tak bagus. Saya akan cuba juga macam mana. Dan ramai 35 orang tu. Jadi saya, pihak pengurusan mengenakan charge RM350 per orang bagi sesiapa yang ingin menaja, bagi salah seorang atau dua orang kepada peserta, boleh maklum pada saya. Ini saya buka untuk hari ini, esok 2 hari saja. Sebab saya, rumah anak yatim ni memang tak ada, mereka memang tak ada kemampuan. Jadi kepada siapa yang ingin menaja mereka, falyatafaddal ma'jur. Semoga Allah ganjar anda semua. Jadi insyaAllah kita akan mulakan hari Isnin. Boleh jadi kita mula pukul 9. Saya akan buat live dulu. Sebab saya rasa seronok sangat dengan kelas ini. Saya tak mau tinggalkan 1 minggu sekali. Jadi menteri cuti lama sangat. Saya nak juga hari Isnin nanti kita akan mula jam 9 pagi. Saya akan buat live juga. Saya akan cuba buat live sebab dekat di surau tu juga. Saya akan buat live insyaAllah. Kalau tak buat jam 9, saya mungkin berhenti awal sikit. Tapi saya nak live, saya nak semak terjemahan. Paling tidak pun setengah jam ke ataupun 40 minit, saya nak semak terjemahan. Saya nak buat visi dengan sesiapa yang ada di sini. InsyaAllah, kita jumpa nanti hari Isnin. Saya akan cuba. Saya akan usahakan untuk hari Isnin kita akan ada. Ni Hajar Wardah ni yang nampak ada ni, online ni. Hajar Wardah, mohon nanti. Dia siap sedia untuk hari Isnin nanti. Siapa tadi? Hajar Siti Hawa, Abdul Malik. Juga, kita akan cuba lagi. Sampai dapat, saya cuba. Mungkin ada setting tak betul. Cuba clearkan balik semula setting. Dan saya nak satu sesi untuk 2 kali VC cukup. Satu lelaki atau perempuan atau dua perempuan atau dua lelaki. Sesiapa yang PM saya yang maklumkan pada saya, insyaAllah saya akan buat. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian anda. Mohon maaf kalau penerangan saya agak tergesa-gesa, agak gelojoh, agak cepat. Tak pandai menyusun kata, tak pandai menyusun ayat, hingga sulit untuk kami nak faham. Saya minta maaf. InsyaAllah saya cuba perbaiki mana-mana yang kurang. Dan terima kasih. Semoga ininya amal soleh kita. Inilah ladang amal kita. Ladang pahala yang kita sama-sama bina, sama-sama lakukan. Dan saya teringat sekali. Baru-baru ni isteri saya ada share satu nota, ada satu kata, kalau anda mau pantas, jalan seorang. Tapi kalau anda mau pergi jauh, jalan bersama-sama. Dan saya nak bersama-sama dengan anda. Sebab kita nak jauh. Kita nak sampai ke syurga. Saya nak bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita mahir bersama-sama, pandai bersama-sama, dan kita mudah-mudahan kita lebih tawaduk, lebih bertakwa lagi, lebih beriman, lebih dekat pada Allah SWT. Dan insyaAllah semoga Allah jadikan ini sebagai amal soleh kita. Bekalan kita untuk menemui Allah SWT. Kelak. Akhir kalam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.